3 Julai 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton TV3 Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami pada petang Ahad ini. Mungkin ada yang baru balik dari tempat kerja ataupun mungkin sedang berehat bersama keluarga yang tersayang. Harapnya ceria-ceria dan sihat-sihat sahaja semuanya. Anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Baiklah, pada hari ini kita nak bincangkan tentang satu perkara yang cukup penting sekali untuk kita semua ambil tahu, segalanya tentang hormon. Apa sebenarnya fungsi hormon dalam tubuh badan kita? Lazimnya kita dengar tentang hormon yang tidak seimbang dan apa sebenarnya kesan kepada tubuh badan kita. Jadi, sepanjang perbincangan kita pada hari ini, lebih kurang dalam 1 jam, kita akan bersama dengan seorang doktor, kita akan bersama dengan seorang selebriti. Jadi, apa-apa persoalan, anda boleh terus hubungi kami 03 7726 1603 ataupun anda boleh komen di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini di Hello Doktor, jom kita saksikan dulu apa setakat ni yang kawan-kawan kita faham tentang hormon. Jom kita dengarkan. Saya tak sure sangat apa itu ketidakseimbangan hormon, tapi apa yang saya tahu, kalau perempuan ni, kalau dia hormon tak stabil, mesti time tu haid kita tak teratur, so ada masalah gangguan tidur. Macam saya pun, kalau saya dalam hormon tak stabil tu, saya akan ada masalah tidur berlebihan. Kadang-kadang susah tidur, lepas tu kadang-kadang haid saya pun macam tak teratur, mood pun kadang okey, kadang tak, macam tu. Fahaman saya tentang ketidakseimbangan hormon ni, kalau lelaki mungkin dari segi fizikal kot. Contoh macam kalau tak seimbang hormon dia, mungkin tumbuh jerawat dan sebagainya. Tapi kalau perempuan mau kepada emosi kot, mungkin main emosi, stres. Apa yang saya faham tentang ketidakseimbangan hormon ni, selalunya orang perempuan lah yang mengalami dia masalah ni. Kalau macam saya sendiri, kalau saya macam hormon saya tak stabil, saya macam emosi, kadang-kadang suka nangis, marah orang, and muka saya akan jadi breakout sebab jerawat yang tumbuh. Bagi saya, lelaki dengan perempuan ada hormonnya tersendiri. Tetapi bila berlakunya ketidakstabilan hormon tersebut, boleh efek kepada emosi dan secara fizikalnya lah. Okey, nampaknya ada yang pasti, ada yang faham apa itu hormon. Ada lagi yang masih tak berapa nak faham tentang hormon ini. Jangan risau sebab tetamu yang bersama kita di Hello Doktor akan terangkan segalanya tentang hormon. Jadi sekali lagi kepada anda yang ada apa-apa soalan, boleh telefon kami di Hello Doktor 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3. Baik, menemani saya di studio hari ini kita bersama dengan Dr. Syamila Sunita, pakar perunding endokrinologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Nervous di Malaya. Apa khabar Dr. Syamila? Khabar baik, Hawa. Terima kasih bersama kita hari Ahad ni, hujung minggu ni. Baik doktor, pertama sekali, kenapa sangat-sangat penting untuk kita tahu tentang sistem endokrin ini, doktor? Okay. So, hormon ni sebenarnya kita kena tahu apa itu hormon sebenarnya. Yalah, so hormon ialah bahan kimia dalam badan dan dia berfungsi sebagai isyarat, dia tanda isyarat. So dia dikeluarkan oleh kelenjar yang kita panggil kelenjar endokrin. So dia sebenarnya organ dalam badan yang dipanggil kelenjar endokrin dan dia menghasilkan hormon ini. Baik. Ya? So hormon ini apa dia buat? Dia dikeluarkan oleh kelenjar ini dan masuk ke dalam saluran darah dan lepas tu akan pergi ke organ lain untuk fungsi dia. Baik. Okey doktor, hormon ni ada pelbagai jenis. Kan antara ni yang paling penting lah yang perlu kita tahu, lazim kita dengar. Okey. So sebenarnya hormon ini saya rasa orang ramai dia selalu ingat hormon ni ialah terma yang general. Tapi sebenarnya badan kita ada pelbagai jenis hormon. Betul? Ya, dan hormon yang lain keluar daripada kelenjar yang lain. So kalau saya boleh tunjuk dalam slide, saya boleh terangkan lebih kepada So is on ya. Okey. So daripada atas you boleh tengok kelenjar dekat di belakang hidung ya. Dia panggil kelenjar pituitary. So kelenjar pituitary sebenarnya dia dipanggil macam master gland. Dia macam big boss lah. Dia dalam badan dia akan menghasilkan hormon. Hormon tu akan pergi ke kelenjar lain untuk menyebab dan hantar isyarat kepada kelenjar lain. Ya. So pituitary itu sendiri dia keluarkan dalam 8 jenis hormon. So banyak jenis ya.
So, so itu untuk pituitary. Lepas tu kita pergi kepada leher. Leher kita ada 2 jenis. Satu tu panggil thyroid. Saya rasa orang ramai banyak tahu pasal thyroid ni. Ya. Lazimnya wanita, doktor, kalau thyroid ke semua? Semua. So yang saya tunjuk ini ialah semua orang ada kelenjar ini. Baik. Ya, so di leher kita ada thyroid. Thyroid itu shape dia macam rama-rama, macam butterfly shape kat sini. So dan di sebelah dia ada kelenjar, kita ada dalam 4 ke 8 kelenjar kecil yang dia panggil parathyroid. So semuanya keluarkan hormon yang lain. So hormon thyroid ni dia involve dalam metabolism badan. So nadi jantung, berat, semua tu. Dan parathyroid dia lain pula. Dia involve dalam kalsium dalam kita punya keseimbangan kalsium dalam badan. So totally different lah. Ya. Lepas tu kita pergi kat pancreas. Pancreas ialah organ yang mengeluarkan insulin. So saya rasa ramai orang dah dengar hormon kaitannya insulin dengan penyakit kencing manis ataupun diabetes. Betul. Yes, diabetes. So pancreas keluarkan insulin. So itu hormon daripada pancreas. Lepas tu kita pergi dekat adrenal. Ya. So adrenal tu ialah 2 kelenjar di atas bawah pinggang. The kidneys, above the kidneys. 2 kelenjar kecil. Tapi peranan dia besar. Dia keluarkan beberapa jenis hormon yang paling penting ialah hormon kortisol, hormon aldosteron dengan adrenalin. Ya. So ini semua terlibat dalam keseimbangan tekanan darah, gula dan juga berat badan, keseimbangan otot, keseimbangan tulang. Itu adrenal. Okay. So kita ada 2. Just di atas bawah pinggang. Ya. Okey, lepas tu untuk lelaki kita ada testis, ya, dan perempuan ada ovaries. So itu saja yang berbeza di antara perempuan dengan lelaki, tapi organ lain semua ada di dalam kedua-dua wanita dan lelaki. Baik, okey doktor, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita, kita nak tahulah biasanya apa lagi masalah yang dikaitkan dengan hormon ini. Nampaknya kita dah ada pun soalan di Facebook Hello Doktor dari Rashid Amzari. Ditanya, doktor, rambut saya selalu gugur, dah nak botak sikit dah ke atas. Adakah disebabkan oleh masalah hormon? Tapi sebelum doktor bagi jawapan, kita di Hello Doktor nak berehat dulu seketika. Jadi anda penonton TV3, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama Hello Doktor TV3 bagi membincangkan tentang topik hormon, segalanya tentang hormon. Kepada anda yang baru saja menonton, boleh terus tanyakan soalan kalau ada apa-apa persoalan ingin diajukan kepada doktor pada hari ini di Facebook kami Hello Doktor TV3. Kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan lagi. Tapi sebelum tu saya nak Dr. Syamilah jawab dulu soalan yang diajukan di Facebook kami dari Rashid Amzari. Ditanya, doktor, rambut saya selalu gugur dan nak botak. Adakah disebabkan hormon, doktor? So, sebenarnya untuk rambut yang gugur, kita tak boleh blame terus kepada hormon lah. Sebab hormon ni kita kena tahu sebab apa. That's why I explain yang sebelum ni. Kita ada banyak jenis hormon dalam badan. So, kalau rambut yang gugur, sebenarnya Encik Rashid dia sebenarnya kena jumpa dia punya doktor keluarga untuk ambil lebih sejarah daripada dia. Sama ada ini, kadang-kadang dia boleh genetik. Dalam keluarga. Yes. Baik. Sejarah keluarga, sama ada dia ada simptom yang lain. Kadang-kadang rambut gugur ni boleh dikaitkan dengan setengah penyakit arthritis seperti SLE. So dia bukan 100% disebabkan oleh hormon lah. So saya advise dia untuk jumpa dia punya doktor untuk dapatkan lebih advice dengan sejarah daripada dia. Okey, maksudnya faktor pelbagai, doktor. Tak boleh kita nak salahkan okey apa-apa. Ini sebab hormon tak seimbang ni. Okey. Kita akan masuk tentang hormon tak seimbang sebab biasanya kita dengar kalau orang cepat marah, itu hormon dia tak balance, hormon tak seimbang. Okey, saya janji nak perkenalkan tetamu kita. Kita bersama dengan Naim Daniel di Hello Doktor hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih Naim walaupun kita tahu jadual sibuk. Sudi luangkan masa bersama kami. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Naim. Naim sebelum ni ada buat perkongsian di media sosial. Kita ada lihat gambarnya. Kalau anda pernah tonton juga. Tisu ada beberapa tumpukan darah. Apa yang jadi waktu tu sebenarnya, Naim? Actually, masa tu Naim baru lepas syuting. And I had one of the biggest breakout ever masa tu. And Naim sedar pun
sebab sejarah Naim daripada remaja memang common kan doktor kan? Kita tahu macam orang kata hormon tengah nak puberty semua kan. So sekarang dia dah lepas fasa tu. And just one question yang saya macam terfikir masa sebelum kita nak start tadi, saya terfikir macam adakah possible kalau macam orang daripada kecil sampailah ada puberty tak pernah ada sebarang jerawat, tapi bila umur dia menganjak 40 nak ke 50 tiba-tiba ada jerawat. Is it possible doktor? Okay, so actually jerawat ni for hormonal cause lah, kita kena tengok sama ada dia berlaku dengan simptom lain. Okay. So actually boleh sebenarnya. Tapi yang saya terangkan tadi, adrenal gland tu kan, adrenal gland dengan pituitary, dia boleh keluarkan hormon yang kita panggil cortisol. So kadang-kadang dia ada ketumbuhan dekat adrenal gland tu yang keluarkan terlebih cortisol. Okay. So patient boleh ada simptom berat badan naik, acne, So itu maksudnya dia tak ada apa-apa simptom, terus tiba-tiba dapat simptom ni lah. Tapi the acne yang dia dapat masa puberty is lain. It's different, you know. Alright. Yeah. And another one more question. Sorry Naim, sebelum tu waktu Naim tiba-tiba break out, tiba-tiba berjerawat banyak, umur waktu tu? Baru belasan, dalam 19, masa tu tengah peak hour lah tu. And also, one more question doktor, like, adakah kalau macam Naim macam ada baca few articles kan, which is sometimes bila you ada jerawat on certain area, like macam dekat T-zone, dia ada berkaitan dengan organ, certain organ yang problem. Kalau macam dekat bawah dagu, it's about your lung ke, or macam kalau dekat belah tepis ni, it's because of digestion. So, is it true? Adakah dia that's not true. That's not true. Tak benar. Sebenarnya tak benar. Yang ni tu berlaku dekat your face. Kadang-kadang boleh dekat belakang. Belakang, betul? Yeah, so that's the usual area yang dia ada. Sometimes on your chest pun ada lah. So dia terpulang kepada how severe your acne is lah. Yes. So it is not like macam kaitan dengan organ organ dalaman punya problem. So sebab itulah acne muncul kat situ. Betul. Banyak ada banyak myth pasal hormon. Okey, biasanya apa mitosnya lalang doktor tersebut? Yang pertama ialah hormon menyebabkan semua masalah kita. Tapi sebenarnya tidak. So hormon kita ada fungsi yang spesifik. So for example lah, thyroid kita dia involved dengan metabolism. So dari segi, if let's say patient tu tiba-tiba hilang berat badan, then jantung dia debar-debar, dia cakap jantung debar-debar, ini semua simptom thyroid tinggi. So hormon is actually, hormon tu boleh tinggi atau hormon boleh rendah. You know, so sebagai doktor kita kena cari sebab hormon tu, bukan daripada just simptom dia, tapi daripada darah jugalah. Kita kena cek darah. So kebanyakan orang dia rasa macam kalau dia ada simptom apa-apa terus dia blame kepada hormon, tapi sebenarnya dia kena jumpa doktor dia untuk dapatkan blood test, dapatkan further testing. Mungkin ada masalah lain lah. Dan kita nak tahu juga Naim waktu berlakulah kan tiba-tiba saja berjerawat, Naim buat apa? Terus berjumpa dengan doktor dan adakah diberitahu itu disebabkan oleh hormon atau macam mana? Naim pernah consult few esthetician lah kan untuk punca facial. But then setelah few session tu, kadang-kadang kita nak macam jenis yang taklah begitu rigid untuk nak ada that skincare routine dan sebagainya kan. Nak macam kita macam balik kerja kadang-kadang just wet tissue, clear, lepas tu cuci muka tidur je kan. Kadang-kadang cuci muka pun tak tentu, kita pakai yang main campur je kadang-kadang barang-barang kan. So time to time, bila mana sekarang Naim dah umur 25 and Naim dah nampak benda tu slowly, dia tak macam se-peak masa when I was at my 19, 18 dulu kan. So adakah sebenarnya macam orang kata, sebenarnya hormon kau sebenarnya dah okey dah sekarang. Adakah hormon tu ada tempoh peak time dia and also dia punya downtime dia doktor? So usually masa puberty, that is a time yang your hormone untuk lelaki lah, testosteron, perempuan ialah estrogen. Masa itu you akan, everybody went through this kan, kita akan ada acne. Setengah orang acne dia akan lebih severe. And boleh berpanjangan. So kalau dia berpanjangan dan severe, sebenarnya you kena jumpa doktor pakar kulit. Bukan macam beautician or whatever. It's actually doktor pakar kulit sebab acne ni ada rawatan dia. And kadang-kadang dia is infected, so dia kena bagi antibiotik, ada treatment dia spesifik lah. So it's not just about skincare, that's just part of it. Tapi sebenarnya kalau acne is severe dan berpanjangan, kena jumpa doktor
kulit sebenarnya, bukan doktor endocrine. Okey. Dan tadi doktor pun ada sebut tentang testosteron. Kan? Okey, apa yang kita boleh faham tentang hormon tu? Okey, testosteron ialah hormon lelaki, okey, yang dikeluarkan oleh testis. Ya. So testosteron ini is involved in, of course, the sexual function lah, fungsi seksual lelaki dari segi karakter dia, karakter untuk lelaki lah, dari segi badan dia. Juga testosteron ni bukan sahaja untuk sexual function, tapi also untuk kesihatan otot, kesihatan tulang. Okey. Okey. Okey, dan itu lazimnya lelaki. Dan tadi pun Naim ada sebut kita umur tertentu hormon kita tinggi, hormon kita rendah, doktor pun ada sebutkan. Jadi kita nak tahu macam level hormon kita sepatutnya bagaimana untuk seseorang tu, kan? The ideal There is a normal range untuk level testosteron. It depends on lab apa yang you pergi. Usually is yes. So it depends on the lab that you go. But there is usually a level yang we look at untuk to tell us yang hormon tu cukup lah. Tapi the thing about hormon punya symptom is you need to have symptom dia. You can't just base on a blood test. So simptom macam mana? Okay, so kalau lelaki biasanya is like symptom fungsi seksual dia rendah, okay, atau kesuburan, masalah kesuburan, tak boleh you can conceive, ya. Atau kalau lelaki yang lebih berumur, dia ada fracture, patah. Ya. So, and patah bukan accident punya patah lah. Maksudnya dia jatuh sikit dah patah. So that's called fragility fracture. So kalau macam tu kita akan siasat. Tapi level tu is it's not a straightforward thing. Dan kita tak akan hantar hormon untuk semua orang. That is the mistake yang kebanyakan orang buat. Sebab dia tak ada simptom tapi dia nak test hormon. Dan that will result in a lot of over-treatment. Okay. Dan lazim ni kalau kita dengar, dan saya pasti nak impose dengar kalau orang cakap mood tak berapa nak okey, orang yang cakap hormon tak seimbang, tak stabil. Betul? Kita nak tahu, doktor, apa yang sebenarnya maksud hormon tak seimbang? Okey. So hormon tak seimbang, like I said tadi tu, it's a very general term lah. Dia term yang sangat general, ya. So sebenarnya yang untuk kita sebagai pakar, apa yang kita nak tahu ialah sama ada hormon tu rendah atau hormon tu tinggi. So dia ada simptom dia tertentu. So for example, dari segi thyroid, simptom thyroid tinggi totally different daripada simptom thyroid rendah. So simptom tinggi, badan boleh susut, tangan goyang, jantung debar-debar, kadang-kadang boleh ada bengkat dekat sini. Thyroid hormon rendah pula total opposite. Badan senang naik, jadi letih, Tapi like I said, the symptom tu kena tie dengan blood test lah. Simptom dia berbeza, doktor. Tapi sebab apa biasanya jadi masalah hormon ni? Ni? So yang tadi saya tunjukkan all that organ. So ada beberapa sebab. Yang sebab pertama boleh ada ketumbuhan. Ketumbuhan ni bukan ketumbuhan macam kanser, ya. Ni ketumbuhan sel endokrine yang keluarkan hormon inilah. So katakan dekat pituitary yang saya tunjukkan tadi dekat belakang hidung kita, dia is actually organ dekat kita punya otak, is at the back there. So kadang-kadang kita boleh ada ketumbuhan kecil yang keluarkan hormon. So ada satu hormon kita panggil prolactin. Prolactin ini kalau dia tinggi, dia boleh efek kita punya kitaran haid, menstrual cycle, atau kesuburan macam tu untuk perempuan lah. So satu tu ketumbuhan. Yang kedua tu antibody. Antibody kita faham ialah antibody bila kita ada kuman, virus ke bakteria, antibody tu pergi serang, kan. Tapi kadang-kadang ada antibody dalam badan yang pergi kepada organ endokrine ini dan rosakkan organ ini. Kita nak berbalik kepada situasi Naim yang Naim lalui beberapa tahun lalu, kan. Pastinya bagi kesan juga, Naim, sebab bila saya tengok gambar tu memang mengejutkan. Mengejutkan sebenarnya. Jadi kerjaya sebagai seorang penyanyi, pelakon waktu tu, macam mana dia bagi kesan? Saya rasa sebab lagipun pada ketika itu memang hari-hari sampai hari ini pun dia still like back to back apa semua, kan. But tertekan pun ada juga. It's because sometimes bila kita harus bekerja and hari-hari nak jumpa public, kan. So sometimes dia akan affect our confidence level juga at some point. Tak cukup rehat dan sebagainya. Dan Naim pun kadang-kadang
terasa juga bila orang kata, Naim, kurusnya, macam cubalah makan sikit, apa semua benda macam tu. So, another question yang leads to this hormonal thing, nak tahu, apakah orang kata correlation, doktor, between hormon dengan metabolism? Sebenarnya bagaimana pula? Yeah, so that's a good question. Sebab there are some hormones yang fungsi dia ialah metabolism. Terutama dia hormon thyroid. Dengan adrenal jugalah. So thyroid kita is there. All of us have hormone thyroid. So dia kena balance. Dia kena normal untuk metabolism yang normal. So kalau thyroid kita terlalu aktif, metabolism kita akan terlalu tinggi. So bila metabolism tinggi, yang saya terangkan tadi, berat boleh susut, jantung so dia naikkan nadi jantung. So you buat kerja sikit pun dah jantung dah berdebar. Yes, and then tangan akan goyang. Tangan goyang, and then so kalau thyroid rendah pula, metabolism dia rendah. So dia tak bekerja sangat. Yes. Yes. So nanti berat bertambah. Jadi slow lah. Dia punya fungsi dia macam slow. So pelupa, very slow, macam tu. How about kalau macam contoh orang yang macam they do gyms and stuff semua kan, yang some people took steroid and stuff. Adakah benda yang dinamakan as orang kata boosting factor tu boleh affect our body juga? Definitely. So sebenarnya all these drugs is actually not licensed lah sebenarnya. So all these steroids semua tu ada kesan sampingan. So yang tadi saya tunjuk adrenal gland tu yang ada di atas buah pinggang. So dia menghasilkan hormon kortisol. So kalau you makan ubat steroid, and kebanyakan actually ubat steroid ni datang daripada ubat tradisional. So apa dia akan buat? Dia akan kurangkan kortisol sendiri dalam badan. So it actually dia kacau benda yang semula jadi. So it actually causes a lot of side effect lah sebenarnya. And of course sometimes the gym tu ada orang ambil testosterone. So itu pun actually is risiko lah. Sebab hormon you sebenarnya normal, tapi sekarang you ambil testosterone on top of it. Dia kan. Pastinya gaya hidup kita pun bagi kesan dekat kita punya hormon dalam badan. Dan pastinya bila makin mendalam perbincangan kita, macam-macam soalan yang timbul dan timbul. Naim pun banyak soalan yang diajukan kepada doktor. Jadi kepada anda boleh terus komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Dan sebelum kita berehat doktor, kita ada soalan dari Hazel. Adakah ketidakseimbangan hormon juga berkaitan dengan eczema ataupun psoriasis? Okey doktor akan jawab selepas ini. Kita berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3 bagi membincangkan segalanya tentang hormon. Jadi sedikit sebanyak tadi Dr. Syamila sudah kongsikan tentang ketidakseimbangan hormon. Fokusnya kepada lelaki sebentar tadi, dan sekarang ini kita nak fokus kepada golongan wanita. Kesan ketidakseimbangan hormon kepada wanita. Tetapi sebelum tu doktor, nak minta tolong doktor jawab soalan di Facebook kami dari Hazel tentang ketidakseimbangan hormon dan kaitannya dengan eczema ataupun psoriasis, doktor. Okey, so sebenarnya hormon ni tak ada apa-apa kaitan dengan eczema atau psoriasis. So eczema ialah kedua-dua tu ialah penyakit kulit ya. So eczema biasanya ialah alergi. Ya. Dan psoriasis tu ialah penyakit antibody yang saya terangkan tadi tu, autoimmune dia panggil ya. So dia memang tak ada apa-apa kaitan dengan hormon. Okey, jawapan tepat dan jelas daripada doktor. Tiada kaitannya. Okey doktor, kita nak berbalik kepada wanita lah. Biasanya kalau ketidakseimbangan hormon dalam kalangan wanita ni, biasanya mereka yang berusia berapa dan kesannya doktor? So sebenarnya yang term ketakseimbangan hormon ini, dia boleh berlaku bila-bila masa lah sebenarnya. Terpulang kepada apa yang saya cakap tadi tu, sama ada ketumbuhan, ada antibody, genetik, So of course kita kena tengok hormon apa yang berkaitan lah, sama ada dia thyroid. So thyroid biasanya boleh berlaku kepada perempuan yang muda sikit, in their 20s, 30s. Pituitary pun boleh berlaku awal.
And of course ada sindrom yang kita panggil PCOS, polycystic ovarian syndrome, yang sangat common lah, banyak orang ada ni. So ini boleh berlaku even masa teenager, masa in the 20s, 30s. So the problem dengan perempuan is actually because it's dikaitkan dengan menstrual cycle, dengan lazimnya kan. Yes, sebab apa-apa masalah hormon, walaupun thyroid ke adrenal ke, dia akan affect kitaran haid. So that is a problem for women, especially sebab kalau dia nak ada anak, so they will have effect lah. Jadi doktor, adakah gaya hidup kita selama ni yang mengganggu hormon seorang wanita tu? Contohnya mungkin sekarang ni ramai yang bekerja, mungkin ada tekanannya, pemakanan pun tak tentu masa. Adakah itu yang mengganggu hormon seseorang tu? So terpulang kepada what is the hormone problem, So dari segi thyroid, lazimnya lah kalau wanita thyroid biasanya contoh. So thyroid is nothing, tak ada apa-apa yang berkenaan dengan your lifestyle. It's more like kalau PCOS, kalau you ada PCOS, dia senang untuk berat badan tambah. Senang untuk dapat kecil manis. So of course kalau lifestyle tak bagus, makan makanan yang tak healthy, tak exercise, risiko dapat kecil manis, risiko berat naik tu memang tetap ada. Yes, memang lebih lah. Okey, dan tertarik juga bila doktor ada sebut tentang PCOS yang lazimnya berlaku dalam kalangan wanita umur 20-an pun ada juga polycystic ovarian syndrome. Jadi secara amnya doktor, apa sebenarnya PCOS ni? Okey. So PCOS ni ialah keadaan di mana ovary kita ada macam cyst dan cyst tu keluarkan lebih hormon testosteron. Testosteron kalau boleh ingat tu hormon lelaki So dia ada tak seimbang lah. So ada lebih hormon testosteron. So apa yang berlaku, perempuan tu dia punya kitaran haid akan efek. So dia kadang-kadang period dia tak datang atau period dia tak regular. Dan dia boleh ada rambut dekat dia punya sebab doktor ada sebut dia ada lebih testosteron. Jadi maksudnya mereka yang ada lebih rambut. Dia akan berlaku dekat tempat rambut yang selalunya kita panggil karakteristik untuk lelaki. Maksudnya in your your beard, your mustache area, beard. Yes. Dekat sini, dekat your perut. So dekat tempat yang biasanya lelaki ada rambut. And then acne pun boleh dapat lah. And then obesity. Dia lebih senang dapat obesity, senang dapat kencing manis. And of course the biggest problem dengan PCOS for women is that masalah kesuburan. So dia ada period dia tak stable. So kesuburan pun is a problem lah. Jadi tanda-tandanya selain daripada biasanya kalau wanita sebulan sekali datang haid kan. Selain daripada haid datang tak tentu masa, apa lagi simptom awal yang boleh kita tahu? Rambut tu. Kita panggil hirsutism. Jadi itu dia punya simptom utamanya, doktor? So period, rambut, and then your signs of like macam kita panggil macam kelelakian lah. Hirsutism lah. So rambut dekat tempat yang tak biasanya berlaku. Of course kita kena tengok genetik juga. Setengah keluarga, setengah dia memang jenis yang lebih berambut lah kan. Tapi ini tempat yang biasanya tak ada rambut lah untuk perempuan. Jadi kalau PCOS ni lazimnya berlaku pada wanita yang usianya bagaimana, doktor? Sebenarnya teenage years pun boleh sampai throughout the whole 20, 30s, 40s semua. Siapa sajalah. Dia tak ada golongan umur yang spesifik. Tapi masa menopause tu lebih tak biasa berlaku lah. Di awal usia? Yes. That's why dia problem. Because masa tu ialah time yang perempuan nak ada anak, and then also masa tu ialah time yang estrogen tu diperlukan untuk tulang, for our bone mass, tulang. So kalau tak ada period, estrogen rendah, memang bone kita akan jadi rapuh lah, osteoporosis. Baik. Dan bercakap tentang polycystic ovarian syndrome ini, doktor pun dah terangkan sedikit sebanyak. Jadi kita nak fahami dengan lebih lanjut lagi. Jom kita saksikan laporan khas yang disediakan untuk anda. Jom sama-sama kita saksikan. Pelbagai jenis penyakit boleh berlaku akibat ketidakseimbangan hormon. Antara yang kerap dialami oleh golongan wanita ialah sindrom ovari polisistik atau singkatannya PCOS.
Masalah ini boleh menyebabkan menstruasi seseorang itu tidak teratur serta kenaikan berat badan yang sukar dikawal dan boleh mengakibatkan kemandulan. Kira-kira 1 dalam 10 wanita menghidap PCOS, iaitu sebanyak 10 hingga 15% wanita di peringkat umur reproduktif didiagnos dengan masalah tersebut. Daripada jumlah itu, 50% wanita mengalami PCOS tanpa didiagnos secara formal. Hanani Rahayu, dia antara wanita yang telah disahkan menghidap PCOS sejak 7 tahun lalu. Namun ia tidak menghalang wanita berusia 41 tahun ini menjalani kehidupan normal seperti wanita lain. Saya didiagnos PCOS waktu saya berusia 30 tahun. Kemudian saya tahu tu sebab saya memang sejak saya kembali memang saya jarang datang period. Mungkin 3 bulan sekali ataupun pernah pun 2 tahun kemudian baru datang. Terus 2 tahun sekali. Dan berat badan saya pun memang sangat mudah naik. Antara simptom-simptomnya ialah macam misai, ada misai sikit, kemudian rambut gugur, berat badan mudah naik lah. Macam saya berat badan mudah naik. Walaupun saya buat dengan berbagai diet, saya pergi gym ke apa, dia akan naik juga. Bila saya pergi ke di refer ke ONG, then baru saya tahulah saya PCOS. Saya sepanjang hidup saya berusaha untuk turunkan berat badan, tapi tak pernah berjaya dalam tempoh yang lama lah. Itulah yang paling nampak sangat dalam kehidupan saya. Dan bila saya berkahwin pada tahun 2014, saya sukar untuk mendapat zuriat, sehingga kini saya tidak direzekikan untuk mendapat anak sendirilah. Memang sukar, dan pergi ke ONG pun itu antara perkara yang doktor cakap lah. Kemungkinan sukar untuk mendapat zuriat tu ada. Ahli keluarga saya sangat okey dengan saya, terutamanya dan kemudian suami saya lah. Dia pun tak kisah. Dia kata mungkin bukan rezeki kita, tak ada rezeki, asalkan kita bahagia berdua. Dan kemudian kami ada ambil seorang anak angkat lah. Okey, kepada ibu bapa, mungkin boleh tengok perkembangan anak-anak sewaktu mereka akan kembali. Jika ada masalah dari segi berat badan dan sebagainya ataupun period tidak lancar, boleh pergi ke ONG lah. Baik, itu sedikit sebanyak perkongsian tentang Polycystic Ovarian Syndrome. Dan nampaknya di Facebook Hello Doktor, Dr. Syamila begitu aktif sekali soalan-soalan yang ditanyakan tentang kitaran haid. Okey, kita faham kalau kitaran haid memang ada sedikit kaitan dengan hormon, tapi bukan 100% dia punya connection itulah ya doktor. Tapi kita nak tahulah macam kalau mereka yang kitaran haid betul-betul tak seimbang, ada gangguan. Jadi apa sebenarnya fungsi hormon dalam hal ni? Okey. So kitaran haid ni berkaitan dengan masalah hormon yang banyak macam thyroid, adrenal semua tu. So dia berkaitan. Tetapi itu tak bermaksud dia disebabkan oleh hormon endokrin inilah. Ya. So kalau sesiapa ada masalah problem dengan dia punya kitaran haid, dia kena jumpa doktor gynecologist, ya, doktor pakar gynae. Sebab dia kena check bahagian perempuan. Sebab you cannot just assume is masalah hormon. So doktor gynae pun akan ambil sejarah patient tu dan tengok kalau ada kemungkinan ada masalah hormon. Dan dia pun akan hantar panel darah yang berkaitan lah. So yang paling penting kalau ada masalah dengan kitaran haid mesti jumpa doktor. Doktor keluarga, doktor gynae kena jumpa sebab especially orang muda sangat penting untuk kitaran haid tu jadi regular. Sebab kita perlukan untuk tulang dan untuk kesihatan jantung, kesihatan kolesterol semua tu estrogen tu perlu. So kalau ada banyak orang period tak datang, dia tak buat apa-apa sampai dah like 30s like that. So you actually see your doctor if kitaran haid kamu ada problem lah. Okey, jadi doktor sedikit lagi nak tahu sebenarnya apa punca utamanya kalau tak seimbang tu dan siapa yang sebenarnya lagi berisiko? Dari segi hormon untuk haid ke untuk general? Kalau kita fokus terhadap wanita, doktor? Okey. So
siapa yang berisiko untuk dapat? Okey, so wanita ni dia lebih berisiko untuk dapatkan masalah hormon yang berkaitan dengan antibody yang saya terangkan tadi. So perempuan memang lebih daripada lelaki untuk dapatkan masalah yang antibody dalam badan yang pergi serang badan sendiri. So itu boleh berlaku kat thyroid, kat adrenal. So itu memang perempuan lebih kerap lah, especially masalah thyroid. Lebih kerap berlaku kepada masalah perempuan. Okey. Bahagian perempuan. Dan bila doktor sebutkan tentang thyroid, kita tahu metabolismnya tinggi, mood pun ganggu. Jadi kita nak tahu kalau sesetengah orang ni yang rasanya cepat marah, kadang-kadang dia cepat sangat menangis. Ada kaitan ke dengan hormon, doktor? So kalau dia ada simptom seperti itu, dia kena jumpa doktor dia dan kena buat darah. Okey. Kalau darah menunjukkan thyroid dia tinggi, dan kita boleh kaitkan mood tu. Yes. Tapi katakan darah tu normal, maksudnya mood tu tak ada apa-apa kaitan dengan hormon. So selalunya personality sahaja. Ya, mungkin ada anxious. Ya, mungkin ada depression, you know. So dia punya flow biasanya. Patient ada simptom, bila ada simptom jumpa doktor. Doktor akan hantar darah yang berkaitan dengan simptom tersebut. Ya, dan kalau darah tu abnormal, dia akan buat test yang selanjutnya atau bagi rawatan yang sepatutnya. Tetapi kalau test tu normal, kita tak boleh salahkan hormon sudah. Ya, maksudnya ada benda lain lah. Ya. So lazimnya kita dengar orang yang mungkin mengalami depresi ataupun selalu resah, gelisah dan sebagainya. Okey, mereka akan ambil beberapa suplemen kononnya untuk adanya happy hormon yang menggembirakan mereka. Jadi kita nak faham sikit, doktor, tentang hormon-hormon yang membuatkan mood seseorang itu baik, doktor? Okey, sebenarnya kita tak akan bagi hormon untuk happy. I mean, there's no such thing lah macam happy hormone. Sebab bila bersenam, orang kata akan keluar hormon yang menggembirakan. Ya, betul. Tapi untuk dari segi suplemen, sebenarnya ada banyak benda dekat market yang sebenarnya tak is not licensed, yang tak betul lah sebenarnya. So actually yang saya terangkan tadi, yang kalau ada simptom apa-apa, kena jumpa doktor sebab darah tu kena dibuat. So kalau darah tu ada abnormality, dan kita boleh bagi hormon yang tertentu untuk masalah tersebut. Tetapi kalau darah tu normal, kita kena cari kita kena cari sebab yang lain. So katakan, pulang kepada mood ya. Katakan seorang tu ada mood yang selalu depressed semua tu, kita boleh hantar hormon thyroid. Kalau hormon thyroid rendah, maksudnya mungkin ada kaitan. So kita akan startkan hormon thyroid untuk patient ni. Tapi katakan darah dia normal, maksudnya kita kena cari sebab untuk yang depresi sebab yang lain pula. So mungkin dia ada depression. So kena rujuk kepada pakar psikiatris untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya lah. Okey, baik doktor. Dan seterusnya kita nak tahu kalau mereka disahkan mengidap masalah hormon, apa rawatan-rawatan yang boleh dilakukan. Tapi sebelum itu di Facebook kami ada soalan dari Nabila Zainul. Ada tak cara untuk kurangkan aktif hormon untuk hyperthyroid, atau ada cara pantang larang dari segi pengambilan makanan? Jadi semua ini akan dijawab oleh Dr. Syamila selepas kita berehat seketika di Hello Doktor. Anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Hello Doktor TV3. Kita masih bersama dengan Naim dan juga Dr. Syamila. Kita sembang-sembang tentang hormon. Kita dah tahulah tentang puncanya, siapa yang berisiko. Sekarang ni kita nak fokus terhadap rawatan pula ya, Dr. Naim. Tapi di Facebook kita hari ini banyak soalan daripada penonton. Dari Nabila, dia tanya kepada doktor sebentar tadi, ada tak cara untuk kurangkan aktif hormon untuk hyperthyroid? Ada tak pantang larang dari segi pengambilan makanan, doktor? Okey. So, ini soalan yang bagus ya. So, untuk hormon, kalau hyperthyroid, hyperthyroid maksudnya hormon thyroid itu aktif. Okey, terlebih. So, kita ada ubat, rawatan untuk kurangkan thyroid ni. Ya. So, ini selalu dibagi oleh doktor keluarga, doktor pakar, doktor endokrin. Kita akan bagi ubat ni untuk kurangkan thyroid hormon ini. Dan kita kena bagi untuk jangka masa yang tertentu. Dan katakan pesakit tu tak ada respon yang bagus, dan kita kena move to the next phase lah, sama ada operation atau
radioactive iodine ni kita panggil. Okey, jadi itu kira rawatan yang seterusnya lah. Yes. Okay, tapi memang ada ubat untuk kurangkan hyperthyroid ini. Jadi yang tu biasanya memberi kesan yang okey lah. So pesakit yang ada hyperthyroid mesti makan ubat ni. Sebab hyperthyroid ni sangat bahaya kepada badan, kepada jantung sebenarnya. Sebab dia menyebabkan jantung tu laju. So memang perlukan ubat lah. Okey, baik. Dan pastinya kita nak tahu lagi rawatan lain untuk masalah hormon yang pelbagai. Dan Naim, kita nak tahulah lepas Naim waktu tu ada breakout ataupun berjerawat secara tiba-tiba dan banyak. Rawatan yang Naim lalui lepas tu. Naim pun macam doktor kata untuk jumpa dengan pakar kulit dan sebagainya, dan memang rupanya dia akan ada dia own prescription kan untuk wajah dan sebagainya. And nak tanya, bila nak ke pakar kulit tu, dia orang akan bagi antibiotik, dan doktor, apakah sebenarnya fungsi antibiotik itu untuk cuma membendung masalah jerawat dan sebagainya tu? What is like, why kalau macam pergi klinik je, okey kita akan ambil antibiotik. Why antibiotik? So antibiotik ialah ubat untuk basmi kuman lah. It is to kill the kuman lah. Alright. Bacteria actually. Not virus, bacteria. So bila ada acne, kan dia senang ada macam infection kepada all the pimples tu. So kalau ada infection, dia tak boleh nak heal lah. So antibiotik tu is to kurangkan the infection. So that And also bagaimana pula kalau macam doktor kata tadi ada ubat untuk nak reducekan hyperthyroid kan? Kalau seorang patient itu consume ubat hyperthyroid, adakah bermakna dia punya metabolism dia juga akan slow down and dia akan boleh senang naik berat badan ke melalui kesan pada ubat tu? Naik berat badan ke Naim? Rasa macam perlu je kan cik? Rasa macam mana doktor? So actually orang yang hyperthyroid ni, dia akan hilang berat badan because metabolism dia tinggi. So of course bila dia makan ubat untuk thyroid dia jadi normal balik, berat dia akan tambah balik lah. Yes, untuk go back to dia punya original metabolism lah. Tapi dia bukanlah another orang kata substitute untuk weight gainer punya ubat kan? Untuk mereka yang hyperthyroid saja Naim. Tak. Yes. That's why. So the aim of this is to say that hormone it has to be confirmed ada masalah hormon, and then treatment tu is specific for masalah hormon tu. Okey, doktor, dan ada dalam kalangan wanita ni ambil ubat pil perancang juga untuk nak kawal hormon. Kalau tu macam mana pula? Okey, pil perancang is actually dia ada beberapa sebab lah. Satu tu is of course to avoid pregnancy. Satu lagi ialah untuk orang yang ada masalah period, masalah kitaran haid. Okey, so pil perancang ni sebenarnya dia contain estrogen dengan progesterone, hormon perempuan ya. So bila kita tak ada period, ada macam PCOS atau apa-apa masalah lain yang period kitaran haid dia tak normal, Dr. Gaini akan bagi ubat pil perancang ni. Dan ubatnya untuk ganti balik estrogen yang tak ada dalam badan atau kekurangan dalam badan. Okey, dan doktor, lazimnya mereka yang kadang-kadang bila berjerawat secara tiba-tiba banyak, dia seolah-olah perubahan dari satu fasa umur ke umur yang lain kan. Jadi kita pun nak tahu juga adakah itu sesuatu yang normal supaya mereka apabila melalui dia nanti tak cepat terkejut. Saya rasa itu memang normal. I think as long as you tak ada simptom yang lain, macam simptom berat tambah tiba-tiba, otot jadi letih, simptom yang lain lah. Kalau just jerawat, I think semua orang pun ada macam tu. Itu normal. So tak ada. Jadi kena campur dengan simptom lain, letih yang melampau. Yes, berat badan naik. Berat badan naik mendadak. Yes, and then ada hirsutism semua tu lah. So so kita akan cari apa sebab untuk tu lah. Dan Naim ketika itu masalah yang utama hanyalah jerawat sahaja. Dan sekarang Naim hanya ada satu, orang kata, tak tahu nak kata masalah ke tak kan, tapi macam memang Naim memang makan banyak portion, memang satu hari tu at least 5 kali makan. Tapi dia still macam ni maintain. Kena check thyroid lah ni. Kena check ya doktor? Kena check juga rupanya ni kan. So satu simptom thyroid, hyperthyroid ialah makan banyak tapi berat tak naik. Ke metabolism dia bagus? So you have to see kalau benda ni lah problem lah. Kalau dia memang dari dulu macam ni, then it's not problem. Tapi tiba-tiba dia dari dulu memang makan banyak. Memang dia makan banyak sebenarnya. Okey lah. So some people dia memang dia lelaki lah. Betul. Makan banyak-banyak metabolism tinggi juga. Jadi kalau ada macam berat tiba-tiba, you akan rasa badan tak sihat lah. Kalau rasa okay, it's not problem. Tapi kalau rasa tak sihat, jantung debar, berat turun, berpeluh banyak, tempat sejuk macam ni pun berpeluh banyak. Itu simptom yang tak normal. Then you have to
see your doctor and get the appropriate test done. And also, bila orang kata, macam doktor kata tadi, sel tangan menggeletar semua kan. And diorang certain kata diorang tak boleh nak tolerate dengan caffeine, something like that. Adakah itu adalah antara penyumbang juga? Untuk masalah hormon ini? Tak. Dia lain. Caffeine is lain. Maksudnya orang biasa, kalau kita orang semua minum terlalu banyak caffeine pun tangan akan goyang. Dia macam terkejut. Tak arah pun akan rasa, itu memang gelisah. efek caffeine lah. Tapi it doesn't affect your hormone. Okey, baik. Dan Naim nak tahu jugalah macam dari, selain daripada rawatan doktor, apa yang Naim buat untuk overcome semua tu, mungkin kendalikan jadual-jadual harian yang lebih baik lagi ke? Dan Naim rasa dekat sini Naim nak share dengan semua orang. Naim tahu, Naim percaya ramai kat luar sana nak macam bayi Naim yang mungkin sedang melalui umur belasan mereka semua kan. I guess this is orang kata fasa kan. Yang mana yang tak melalui tu macam korang agak lucky. Tapi kalau yang mungkin sedang mengalami breakup ke apa, breakout. Bukan breakup. Breakup jangan. So yang mengalami breakout tu Naim sarankan we have to actually monitor our kesihatan juga. Sebab Naim percaya bila Naim ada terjadinya breakout dan sebagainya, Naim macam fikir balik, okay, what about my hygiene as well kan? Benda-benda macam tu juga akan jadi one of contributing factor untuk macam this kind of jerawat naik dan sebagainya. So it's not just about macam mana kita nak take care of our orang kata kesihatan, but kebersihan jugalah. So it's kind of something yang membuka mata untuk kita tengok balik macam selama ni kalau kita buat itu ini, kita ada tak nak consider untuk make ourselves clean first dan sebagainya kan, sebab somehow dia akan affect juga. So dia buat kita lebih berdisiplin untuk make sure yang kita tak nak ada lagi ada fasa-fasa tu lagi. It takes time, memang betul-betul makan masa sebab Naim sendiri pun almost beberapa tahun dengan masalah jerawat dan sebagainya kan. Waktu tu usia muda, kita pun baru nak belajar. Untuk kita cuba macam-macam skincare days, try itu, pergi jumpa orang ni dan sebagainya kan. And it takes a lot of time and also dedication untuk kita nak sampai ke sekarang. And sekarang pun Naim sebenarnya still ada lagi macam those tiny little pimples sebagainya. But then kita dah tahu macam mana nak conquer benda tu kan, nak overcome. So again, dia dua ni lah, kesihatan dan kebersihan harus berkait rapat lah dalam seharian kita. Okey, jadi semua tu kita perlu ada ilmu juga. Betul. Jumpa dengan doktor kalau ada sebarang masalah. Baik, doktor, kita nak tahu rawatan-rawatan lain untuk mereka yang biasanya ada masalah hormon, dan ada dalam kalangan mereka yang ambil pil replacement, hormone replacement. So rawatan tu bergantung kepada sebab masalah hormon tu. So kalau sebab tu disebabkan oleh ketumbuhan, dan kita kena pesakit tu mungkin kena buat operation untuk keluarkan ketumbuhan itu. Okey. Kalau hormon itu disebabkan oleh kerosakan organ tu, hormon tu rendah, kita kena bagi hormon untuk naik balik jadi normal. Okey. Kalau hormon tu tinggi macam hyperthyroid tu, kita akan bagi ubat untuk normalkan level hormon tu lah. Okey, baik. Dan terima kasih banyak-banyak Naim dan juga doktor. Tapi di penghujung perbincangan kita ni, kita nak dengar pesanan doktor kepada semua. Kenapa sangat-sangat perlu untuk kita semua ambil tahu tentang hormon ni secara ringkasnya, doktor. Okey. So, masalah hormon ini sebenarnya boleh membawa padah kalau dia tak dikesan. Tapi yang penting kita kena, kalau kita ada simptom, kena jumpa doktor kita untuk pastikan ini betul-betul masalah hormon atau tidak. Sebab berat turun pun kadang-kadang kita kena check. Kalau kanser pun berat boleh turun. Kita tak boleh just blame semua kepada hormon lah. So yang paling penting saya nak cakap ialah, kalau ada simptom, jumpa doktor. Jangan just makan ubat macam itu atau ambil suplemen. Jangan self-diagnose, jangan makan ubat suplemen yang tak berlesen, ubat tradisional yang tak berlesen. Ada banyak kes macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Syamila dan juga Naim atas perkongsian bersama Hello Doktor. Dan pastinya terima kasih banyak-banyak kepada anda penonton Hello Doktor pada hari ini. Dan minggu depan hari Ahad, kita akan kembali lagi jam 5.30 petang dengan perbincangan tentang kesihatan warga emas. Dan untuk hari ini, saya Hawa Rizwan undur diri dulu. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum semua. Jaga kesihatan.